Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Ashabul fadilah, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, ada beberapa soalan. Mohon jasa baik Ustaz kongsikan cara mengetahui arah kiblat apabila di dalam hutan-hutan, di laut dan di udara, kapal terbang. Kiranya kita berada di kapal terbang, tanya pilot. Kerana pilot akan beritahu kepada kita arah utara, selatan, timur, barat, dan pilot akan beritahu kita berada di kedudukan mana. Di situ nanti kita akan membuat yang disebut dengan an-nisbatu baina syai'aini. An-nisbatu baina syai'aini, nisbah di antara dua kedudukan, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Al-Jawahirun Naqiyah. Baik, di laut, kalau kita berada di laut, tak dapat tidak kita kena melihat matahari terbit, matahari terbenam. Terbit matahari timur, terbenam matahari barat. Tak nampak pula matahari, kita kena pastikan angin yang bertiup. Tak belajar angin, dah terus belayar, terpaksa tunggu malam. Nanti di sebelah malam, bintang-bintang, tak kenal bintang apa pun. Kita akan baring aja. Kita baring aja ke atas kapal kita melihat langit. Kita kena lihat langit dalam masa 20 minit, yakni 5 darjah. Dalam masa 5 darjah kita akan perasan bahawa bintang tu berganjak. Kita satu bintang pun kita tak kenal apa, barang pun tak tahu. Jadi kita pun baring ajalah. Baring, tengok langit. Kita perhatikan satu tempat aja. Perhatikan satu tempat. Selepas 20 minit kita akan dapati bahawa tempat yang kita lihat itu, bintang yang kita perhatikan tu, dia akan berganjak sebanyak 5 darjah. Dia akan berganjak 5 darjah. Dia berganjak itulah timur ke barat. Dapat jawapan? Tak jelas juga. 1 jam. 1 jam kerja ni tengok bintang. Tak kenal, memang biar tak kenal, tengok aja, tak tahu apa, tengok aja. Kita akan perhatikan dalam masa 1 jam, bintang tu akan bergerak. Dia ke situ, ke sana, ke situ. Maknanya dia bergerak timur ke barat. Tahu. Matahari tak nampak, bintang tak nampak, angin tak tahu. Jadi kita perhatikan arus. Arus laut ni kita akan dapat bezakan nanti. Arus laut sama ada dia mengalir timur ke barat ataupun utara ke selatan. Contohnya arus laut Selat Melaka, dia mengalir utara ke selatan. Laut Cina Selatan, timur ke barat. Laut pun tak kenal arus, siapa suruh pergi laut? Jadi kena ada pengetahuan jugalah tentang, tengok aja ombak laut, kita tahu arus tu mengalir daripada arah mana ke mana. Yang tak biasa memanglah, kalau dah belajar senang nampak. Ketagih pula. Tengok arus tu kita boleh tahu ikan apa yang akan naik. Kongsikan cara mengetahui arah kiblat apabila dalam hutan. Apabila masuk dalam hutan, pertamanya kena tengok tadi tu dedahanan pokok.
dedaunan yang rimbun, timur. Dedaunan yang kurang merimbun, barat. Tak nampak pun, pokok dah tinggi. Kita kena cari apa yang disebut lumut. Jadi kita akan perhatikan lumut yang banyak, lumut yang sedikit. Jadi daripada lumut yang banyak menuju ke lumut yang sedikit, yang banyak timur, yang sedikit barat. Itu. Tapi jangan cepat buat keputusan. Kita akan perhatikan daripada lumut ni dia ada satu kita kata lembah, lumut semua dekat atas batu tu. Kita kena perhati banyak kali. Lumut yang banyak tu di sebelah mana, lumut yang sedikit di sebelah mana. Yang banyak itulah timur, yang sedikit itu adalah barat. Lumut pun tak ada. Kena cari. Maknanya satu lagi, kita dalam hutan ni ada tanah yang maknanya anai-anai di dalamnya. Apa nama tanah tu? Busut. Jadi busut ni dia tak hendak menghadap matahari terbit. Jadi kalau kita jumpa pokok, betul-betul belakang pokok tu busut. Busut tu menghadap matahari terbenam. Busut dia tak hendak tengok matahari terbit. Kenapa dia tak hendak? Kau jangan tanya aku lah, kau tanya busut tu sendirilah. Busut, tanya dia. Busut dia tak hendak tengok matahari terbit, dia arah matahari terbenam. Lumut, busut dah mencukupi tu. Cara untuk mengetahui kewujudan air dan emas dalam tanah. Semua kau nak tahu. Suratun Namli. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara. Waja'ala khilalaha anhara. Ya, Allah yang menjadikan rekahan bumi itu membentuk aliran-aliran sungai. Khilalaha tu khilal, maknanya Allah Ta'ala rekahkan bumi supaya alirnya air. Jadi kalau manusia yang rekah, nampak lain. Merekah nanti tenggelam. Allah yang merekahkan bumi untuk mengalirkan air. Wujudlah sungai. Jadi sungai itu adalah rekahan muka bumi. Allah yang merekahkan, mengalirlah air. Jadi setiap air sungai, air itu mengalir bukan kosong. Air tu mengalir mengandungi nilai. Yang pertamanya al-milhu, unsur garam. Al-hadidu, unsur besi. Al-ma'u, unsur air. An-naru, unsur api, yakni bahan api. Jadi kalau sungai itu mengalir, apa pun, kerana soalan dah tanya, balik ni kena belajar mendulang pula. Belajar mendulang, pergi mana-mana sungai, bukan sungai, kena sungai yang adanya syalalan, adanya air terjun. Lepas air terjun tu dia mengalir je, kau ambil lah dulang, kau mendulang. Jumpa je. Kalau jumpa jangan makan seorang. Kena belajar mendulang lah. Ada. Jadi agak-agak nak bawa Grab tak ada kereta, nak bawa Uber tak ada kereta, nanti balik Malaysia, carilah dulang kayu, kau mendulang aja. Patutnya saya kena pergi Dabung, Kelantan. Dekat situ ada air terjun situ.
untuk saya mengesahkan sama ada emas ada atau tidak di tabung. Biasanya saya naik kereta api daripada Johor, Pak Cupak satu gatel, Pak Cupak satu gatel, Pak Cupak satu gatel, lambat sampai. Kalau sebelah pantai barat ETS, sedap di sebelah kita. Jadi pergilah mana-mana air terjun, mendulanglah, jumpa aja besi, jumpalah emas. Kerana besi itu Ra'sul Ma'din, dia adalah Ra'su kepada segala galian. Jumpa besi, jumpa yang lain. Betul ke pada setiap tahun matahari akan berada di atas Kaabah 2 kali? Ya, betul lah. Nanti kita bicarakan. Berada 2 kali, iaitu di bulan Mei dan di bulan Julai. Kenapa di Mesir matahari tidak lalu betul-betul atas kepala? Kerana negara Mesir, Al-Qahirah ni garis lintangnya 30 darjah. Walhal mahwarul ar, kecondongan bumi 23,5 darjah. Jadi Mesir ni dia tak melalui atas kepala kita, matahari tu. Tapi kalau Makkah betul, kerana Makkah tu 21 darjah. Jadi matahari kecondongan matahari 23,5 darjah dia melalui. Kita akan bicarakan nanti. Tempat terbit dan terbenam matahari akan sama atau berubah-ubah pada setiap atau sepanjang tahun. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Dialah Allah yang mentakbir 2 tempat terbit matahari dan 2 tempat terbenam matahari. Nanti saya tunjukkan. Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Kenapa soalan susah kau tanya? Tanyalah dah makan ke belum? Adakah perlu berada di tempat yang tinggi untuk melihat fajar sodik dan kazib? Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Kita berada di tempat yang tinggi. Kita berada di tempat yang tinggi. Sebaiknya. Kerana kita nampak ufuk 0 darjah. Dairatul ufuk. Kita nampak bulatan ufuk kita ni 0 darjah. Apabila kita berada di tempat yang tinggi, lagilah pula kita nampak ufuk yang rendah. Jadi mudah melihat fajar kazib dan fajar sodik. Ustaz, ada apa ni? Terima kasih. Adakah tempoh antara duha dan zawal dilarang solat? Yang dilarang solat adalah waktu zawal, waktu rembang matahari, yang menjadi khilaf sampai hari ini. Ya, fatwa almarhum Datuk Haji Ahmad Awang, Mufti Johor Azhari, 20 minit sebelum zuhur. Kalau Datuk Muhammad Yusof dia cakap dengan saya 10 minit sebelum zuhur. Kalau saya nak cepat ke nak lambat? Kenapa? Kerana kita, inilah dia hikmahnya. Mata kasar akan berbeza-beza. Yang kita kena ketahui, maknanya sekurang-kurang waktu zawal itu 4 minit. Kerana 4 minit 1 darjah. Dengan kata lain, bila matahari berada 4 minit sebelum zuhur tu, memang tak boleh sembahyang. Itu waktu rembang matahari. Adakah anggaran waktu yang diharamkan solat itu sama di seluruh negara? Tidak sama. Di Mesir sendiri pun kita nanti kena kira
kadar panjang malam, kadar panjang siang. Kalau siangnya tu panjang, jadi waktu haram sembahyang tu pun mungkin panjang, mencecah 20 minit. Waktu zawal tu, waktu rembang matahari. Tapi kalau siang tu pendek, 4 minit aja. 4 minit saja. Ada hikmahnya. Baik. Bukalah ke halaman yang digambarkan sedemikian. Tuan Abu Nim Ashabul Fadilah. Kali ini kita baca pula bahagian Al-Miqat. Al-Miqat. Ilmul Miqat. Sa'atun Nahar kita dah bicarakan sedikit tadi. Waktul Mahalli nanti kita bicarakan kemudian. Mailus Syamsi, kecondongan matahari. Wadairatul Buruj, dan bulatan buruj. In syi'ta an ta'rifu maili syamsi wa ghayatur tifa'iha bil hassi ta'aitu rab'i fawqa dawbi a'zam jibi a'zam wa minhu arba'a wa ishrin a'lam. Baik, ini karangan Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang tidak disebutkan namanya, Al-Baquratul Amali, yang kemudian telah dihurai lanjut oleh Asy-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat dalam kitabnya La Li'uttil. Baiklah, ni gambar apa ni? Ini amrun iktibari. Kita iktibarkan sahaja bumi di tengah. Iktibar aja. Kita iktibarkan bumi di tengah. Ini adalah laluan terbit dan terbenam matahari. Kerana yang kita nak kira sekarang ni adalah maqamus syams, juga disebut muqumus syams, kedudukan matahari. Setelah kita ketahui kedudukan matahari, kita dapat menilai nilai darjah, dan kemudian kita dapat nilai jam dan minit sesuai dengan kedudukan matahari. Baik, terbit dan terbenam matahari ini sebenarnya berlatar belakangkan bintang-bintang yang disebut buruj. Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan 114 surah dalam Al-Quran, ada satu surah khas, iaitu surah Al-Buruj. Was-sama'i zatil buruj. Demi langit yang mengandungi gugusan bintang-bintang 12, iaitu buruj. Jadi matahari itu terbit terbenam berlatar belakangkan bintang-bintang yang disebut buruj. Dan bintang itu ada 12 gugusan bintang-bintang. Setiap bintang ada tugasnya. Yang nak jelaskan di sini maknanya kerana kita nak mengetahui kedudukan matahari, maka kita kena mengetahui buruj. Buruj merupakan laluan terbit terbenam matahari. Baik, kiranya ustaz-ustazah ada duit, tak duit janganlah.
Cari perisian ini. Stellarium, 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 Stellarium. Perisian ni yang dibuat orang Mesir ni buat, tapi dia pun bakhil. Dia buat untuk keperluan negara Australia yang merupakan dapur dunia. Dapur dunia sekarang ni Australia. Jadi yang buatnya orang Islam kita, orang Mesir. Dia buat satu perisian namanya Stellarium, perisian astronomi, bertujuan untuk mengetahui cuaca, musim, iklim. Jadi orang Arab ni hebat sebenarnya. Jadi kalau dekat Alps tu, carilah Stellarium, Stellarium. Bayar, bukan percuma tu. Ini Haji Bakhil agaknya bagi lah, cuma. Baik, Stellarium. Komputer saya Arab, maka dia beri perisian dalam bentuk Arab. Baik, di sini ditulis Al-Qahirah. Kita boleh pergi dulu. Pergi, boleh cari. Dekat sini tulis Al-Qahirah. Contohnya Al-Qahirah dah dimasukkan, kita tulis kat sini, keluarlah, pandailah dia. Dah bayar duit, pandailah dia bagi. Al-Qahirah. Maka dia akan bagi kepada kita nilai Khatul Ardi 30 darjah 3 minit ataupun 4 minit. Khatul Tul, garis bujur 31 darjah 15 minit. Dia beri pula ketinggian Qahirah ni 29 meter daripada aras laut. Lengkap. Ditunjukkan pula kat mana Al-Qahirah tu. Baik. Dah masukkan yang itu. Dah tulis kat sini Al-Qahirah. Tengok jam waktunya ada di sini. Barulah kita masukkan apa yang kita perlukan. Mula-mula kita nak Khatuz Zawal, garis tengah langit, garis yang memisahkan timur dan barat. Khatul Ufuk, kita nak garis ufuk 0 darjah. Khatul Kusufi, garis laluan terbit terbenam matahari. Al-Jihatul Arba'ah, kita nak tahu mata angin, utara, selatan, timur, barat. Jadi kita nak ambil gambar lain lah. Nak ambil gambar laut, kononnya dekat Iskandari. Ini matahari terbit Syarqul barat. Baik, kita ambil awal pagi tadi lah. Kita suruh dia turun. Jangan. Maka kita pergi ke sini. 9 hari bulan. Kita ambil jam daripada pukul 7. Was-sama'i zatil buruj, was-sama'i zatil buruj. Demi langit yang mengandungi gugusan bintang-bintang 12. Itulah dia buruj. Buruj adalah gugusan bintang-bintang laluan terbit terbenam matahari. Dengan kata lain, terbit terbenam matahari berlatar belakangkan bintang-bintang, gugusan bintang-bintang yang disebut buruj. Tak nampak pun bintang, sabar, kerana cahaya matahari ni kuat sangat, dia tutup buruj belakang dia. Maka kita pun cubalah matahari, kita kurangkan sikit cahaya dia.
baru nampak bintang-bintang kat belakang ni. Bintang apa? Mula-mula kita tasyakulkan, bentukkan dulu bintang-bintang tu, bentuk. Ini bentuk dia. Kemudian ditasawur, rupakan. Keluar bintang anak dara. Namanya Al-Azra ataupun Sumbulah. Al-Azra merupakan salah satu daripada buruj yang 12. Al-Azra ataupun Sumbulah. Maka maknanya ini lepasan ulum tak? Jadi kalau syariah dia pakaikan tudung. Orang Mesir yang buat penelitian ni. Satu dunia guna. Jadi sekarang terbit dan terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Al-Azra ataupun buruj Sumbulah, anak dara, seorang wanita. Baik, kita perhatikan dia bermula daripada tanggal 23, 21, 22, 23 Mac. Terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Huds, iaitu ikan. Keadaan biasanya ialah kalau kita terangkan lah kan, tak nampak apa cahaya. Tapi kalau kita gelapkan barulah nampak. Buang semua. Ni yang hijau ni adalah dairatul ufuk, garis ufuk. Yang merah ni adalah laluan terbit terbenam matahari, dinamakan khatul kusuf. Kalau kita gerakkan, itu merah tu. Jadi kita pun minta dia patah balik lah. Maka setiap tahun satu tu kurang. Ni khatul istiwa. Kita dapati bahawa pada tanggal 21 Mac setiap tahun terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Huds, ikan. Ini Huds, ikan. Dan pada saat ini matahari melalui garisan khatul istiwa. Yang biru ni khatul istiwa. Kita dapati bahawa matahari berada di dua garis ini, garis pertemuan. Garis merah laluan terbit terbenam matahari, garis biru ni adalah garisan khatul istiwa. Maka 21 Mac setiap tahun terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Huds dan matahari melalui garisan khatul istiwa. Dia akan berulang aja. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika taqdirul azizil alim. Baik. Maka pada bulan selanjutnya nanti, bulan April, dia akan berganjak kepada buruj selanjutnya. Kerana matahari akan berada di buruj Huds ini selama 30 hari sahaja. Kita buatkan dia sempadan. Kita tengok 21 ni bermula. Bermula dia berada di buruj Huds. Dia akan berada sampai 20 sampai 20 Februari.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Selama 30 hari. Terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Quds. Tamatlah. Maka pada 21 April terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj selanjutnya, iaitu Hamlun, kambing kurun. 21. Ini adalah Hamal, kambing kurun. Pun 30 hari juga. Pada 21 Mei pula terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj As-Saur, iaitu lembu. David Beckham dia nak sebut Saur tak boleh, Taurus. Bodohnya. Begitu juga selama 30 hari sampai 21 Jun terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Al-Jauza. Sampailah selanjutnya 30 hari 21 Julai terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj As-Saratan, Ketak. 21 Ogos terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Al-Asad. Sampailah 21 September terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Sumbulah ataupun Al-Azraq. Maka hari ini 9 masih lagi dalam buruj Al-Azraq, iaitu Sumbulah. Apa makna buruj? Jadi ulama falak lebih mudah menyebut buruj itu gugusan bintang-bintang. Gugusan bintang-bintang 12. Buruj juga membawa erti sangkar permata. Buruj tu kena cari kamus-kamus bahasa Arab lama-lama lah. Buruj membawa erti sama ada disebut sebagai istana, dan buruj juga disebut sebagai sangkar permata. Jadi matahari ni dia berada pada sangkar bintang-bintang yang ditasyakul, bentuk ditasawurkan dengan rupa-rupa sesuatu. Maka kalau ustaz-ustazah tanya, siapa yang ngada-ngada namakan dia begitu? Kau tanya Nabi Idris alaihissalam. Kalau macam ni tak nampaklah. Jadi tak nampaklah aurat dia. Cuma nampak tasyakul saja, bentuk saja. Al-Azraq. Ya. Jadi dalam tempoh masa 30 hari terbit terbenam matahari berada dalam sesuatu buruj, iaitu gugusan bintang-bintang, berada dalam yang disebut sebagai sangkar permata. Apa sebenarnya sangkar? Buung dalam sangkar. Tapi tengok sangkar dia sangkar apa. Kalau tuan dia orang kaya, sangkar dia emas dan perak. Kalau dia setakat bawak aja, sangkar dia entah apa-apalah. Sangkar buluh aja. Jadi nak menjelaskan, maknanya matahari akan berada pada sesuatu buruj. Buruj tu maknanya sangkar permata. Sangkar tu membawa erti
menggambarkan. Di situlah adanya nilai. Tiga tadi tu. Fadilah, syarafah, karamah. Dengan kata lain, maka setiap bulan pun ada keistimewaan, kelebihannya tersendiri. Setiap tahun terbit terbenam matahari 9 Oktober memang berlatar belakangkan buruj Sumbulah, buruj Al-Azraq. Maka kita kena tahu apa kelebihan. Kelebihan yang kita boleh raih di alam tumbuhan, di alam haiwan, di alam daratan, di alam lautan. Nanti kau pergi apa tu Al-Halabi tu, cari kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat karangan Al-Syaikh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwaini. Maka dia cerita dekat situ nilai musim di Mesir macam mana, buah apa ada, buah apa tak ada, ikut bulan. Di situ cerita maknanya makna sangkar tu kan. Sangkar, matahari berada di sangkar ini membawa erti siapa pemilik sangkar ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah Allah nak limpahkan kepada kita limpahan rezeki kepada kita yang akan berbeza-beza mengikut kedudukan matahari di buruj-buruj yang berbeza-beza. Itulah namanya nilai musim, yakni limpah rezeki yang Allah beri kepada kita mengikut tempoh masa sebulan yang kita boleh raih, kita boleh peroleh di alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan. Contohlah bulan ni bulan 10, bulan lepas bulan 9. Orang Terengganu dia sebut 9. Maka pada bulan 9 tu lazimnya di Laut Terengganu banyak ikan 9. Dah beradat begitu. Nak cadat sotong dah tak ada. Cadat sotong daripada bulan 4 sampailah bulan 6 baru sotong banyak. Bulan 9 ikan 9 pula ambil alih. Jadi maknanya ialah maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak putus-putus menganugerahkan kepada hamba-hambanya habuan. Baik, tapi hari ini kita bukan nak bicarakan yang itu. Kita nak bicarakan, nak mengetahui kedudukan matahari. Dengan mengetahui kedudukan matahari di buruj mana, kita akan mengetahui nilai sudut matahari untuk kita mensabitkan waktu solat. Itu dia. Tinggalkan dulu si buruj ni. Belajarlah. Nanti balik daripada Mesir nanti kan, nak harapkan makan gaji tak dapat. Tapi setidaknya pandai mancing. Tahulah hari apa ada ikan, hari apa kurang ikan. Ikan darat, ikan laut, insyaAllah. Boleh lepas. Kaya tak tahulah. Ini ringkasannya. Ini ringkasannya. Kalau dulu, maknanya saya belajar dulu, kena menghafal syair tu. Hamlun wa saurun jauzatun saratanin
asadun wa sumbulatun hawat tibyanu mizanu aqrabi kausi jaddi dalwuhum hutum biha tata'aqabul azman. Ini orang dulu kan, orang dulu ni dia seni. Sebab itu kalau kita belajar dekat Universiti Azhar ni, kita kena faham dua nilai. Fanul ilmi. Fanul ilmi itu maknanya kesenian ilmu. Tak semua yang kita belajar dekat Universiti Al-Azhar ni kita boleh laksanakan apabila balik ke tanah air. Kerana dekat Universiti Azhar ni kita akan belajar 10 mazhab. Tapi kita balik nanti ke Kelantan, satu mazhab aja. Tak apalah. Belajar kat Universiti Azhar ni, belajarlah semua. Kerana yang ustaz-ustazah belajar ni adalah fanul ilmi, kesenian ilmu. Seni ni ilmu tu. Nak guna, pilihlah mengikut kesesuaian, kemampuan. Al-adatu muhakkamatun. Baik, ringkasnya Huds, Hamal, Hamlun, Saurun, Jauza, Saratan, Asad, Sumbulah, Mizan, Akrab, Qaus, Jaddi, Dalwun. Ikan, rupa bentuk ikan, rupa bentuk kambing, rupa bentuk lembu, rupa bentuk saudara kembar, rupa bentuk ketam, rupa bentuk singa, rupa bentuk anak dara tak tutup aurat, rupa bentuk mizan, timbangan, rupa bentuk kalajengking, busaran panah, kambing laut, dalwun, timba. Jadi cukuplah 12 buruj. Yang ini adalah jadual darjah matahari selepas tahun 2000 miladiah. Jadual ini telah dibina oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni. Dah wafat 1200 tahun yang lalu. Dengan kata lain, walaupun dia dah meninggal pergi 1200 tahun yang lalu, dia buatkan pada kita jadual pula. Rajinnya dia. Royalty tak dapat tau. Jadi rajinnya, mulianya Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni, dia buatkan kepada kita dua jadual. Dia ada dua jadual. Jadual pertama, darjah matahari, kedudukan matahari berbanding dengan buruj tadi itu sebelum tahun 2000 Masihi, dan kedudukan matahari berbanding dengan buruj tadi itu selepas tahun 2000. Maknanya sebelum tahun 2000 berbeza, selepas tahun 2000 berbeza, kerana berlaku anjakan buruj. Ulama dulu dah buatkan dah. Terima kasihlah. Apa nak bayar. Ni nilai bulan Januari, terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Qaus, yang mana bermula titik kosong Januari, matahari sudah berada 10 darjah. Ini berarti pada 1 Januari 10 tambah 1, 11 darjah. Maka 1 Januari bersamaan dengan 11 Qaus. Gitu je. Hebatnya dia. Contohnya hari ini, kita ambil bulan Oktober. Ni bulan Oktober. Bulan Oktober, terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Sumbulah dengan nilai darjah 9. Ini berarti pada 1 Oktober, maka 1 Oktober 9 tambah 1, iaitu 10 darjah. 1 Oktober matahari berada pada kedudukan 10 darjah Sumbulah. Mudahnya dibuatkan.
seperti hari ini. Hari ini 8 Oktober. Al-misalu fi ma'rifati muqumi syams. 8 Oktober. Tambah dengan 9 nilai darjah. Di 8 tambah 9, 17 darjah sembulan. Kalau kita kira, kita akan dapati terbit terbenam matahari berada pada kedudukan 17 darjah sembulan. Tak percaya? Tak apa, tengok pula perisian si Arab Mesir ni buat. Rajin ni buat. Arab Mesir ni buat. Dia dah kaya raya lah. Cuma dia terlupa nak infakkan pada pelajar Malaysia ruang jawi nampak. Sebenarnya orang yang bijak-bijak kat dunia ni Mesir. Yalah, baguslah tuan-tuan datang tempat orang yang bijak-bijak. Tapi sebelum tu kena bijak. Bumi Ambiya. Cadangan saya lah, ni cadangan saya, tak nak terima tak apa. Cadangan saya. Maknanya kalau kau dah belajar Mesir ni, dapat sebulan pergi masjid-masjid yang bersejarah tu, untuk sembahyang sunat hajat yang terdahulu sebab, dan sembahyang sunat hajat yang terkemudian sebab. Kena buka kitab Al-Um. Sababuha mutaqaddiman wa sababuha mutaakhiran. Contohnya, aku bukan nak suruh aku contoh je. Saya pergi hari tu ke Masjid Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atta'illah As-Skandari. Sampai kat situ dah ziarah. Sebaiknya sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Hajat yang terdahulu sebab kita pun berdoa melahirkan kesyukuran kerana dah kesampaian. Allah dah sampaikan kita di tempat kekasih Allah, kesayangan Allah, pilihan Allah. Bangun lagi sembahyang 2 rakaat, solat sunat hajat terkemudian sebab. Sababuha mutaqaddiman, sebab-sebab yang dah dapat, dah sampai. Sababuha mutaakhiran, sebab-sebab yang belum dapat. Lama sikit. Jadi sembahyang 2 rakaat, mula-mula sababuha mutaqaddiman, sebab-sebab yang dah dapat dah sampai dah dekat bumi Mesir, bumi Ambiya. Sembahyang lagi 2 rakaat hajat untuk sebab-sebab yang belum dapat lagi. Macam-macam ke belum dapat. Minta dengan Allah. Kita berdoa di mana tempat kekasih Allah berdoa. Khiyarullah, pilihan Allah. Habibullah, kekasih Allah. Khalilullah, kesayangan Allah. Kau balik Malaysia, tempat apa? Buat tempi banyaklah. Istilahnya lah, orang Jawa tahulah tempi tu apa. Jadi kalau kita lihatlah kat Mesir ni lah, penduduk ni terlalu ramai, tapi tak dengar pun mati keburuan. Patutnya dah ramai mati keburuan ni. Sepatutnya. Ni istimewanya, di mana ada bumi Ambiya, di mana ada makam Ambiya, di situ ada waliullah. Doa tu tak putus-putus. Dahlah, ceramah tasawuf pula. Kalau kita kira ni, gambarkan balik. Kalau dia tak nampak, gambarkan balik. Jadi daripada atas ni ke bawah ni dah 17 darjah. Lima ni kat sini, ada kat sini. 5
10, 15, ya. Antara 16 dengan 17 di sini. Kerana 1 ni 5. Jarak dia. Maknanya hari ini terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj al-azraq sumbulah dengan kedudukan 17 darjah 5, 10. Dia antara ni 10, 17 dari berbak atas. Dia daripada sini. Baik. Dah dapat 17 darjah ni, maknanya pada hari ini 9 Oktober, hari matahari, 17 Sumbulah, hari buruj. Hari bulan lain, hari bulan Safar, hari matahari Januari, Februari, Mac. Jadi hari ini berdasarkan hari matahari 8 Oktober. 8 Oktober bersamaan dengan hari burujnya 17 Sumbulah. Maka dari sini kita melihat pula apa pula ini? Ta'diluz zaman ba'da alfaini al-miladiyah. Ta'diluz zaman. Ini adalah jadual tambah minit. Berapa minit nak ditambah. Kerana kita nak kira waktu sembahyang, maka kita kena buat nilai tambah atau nilai tolak. Yang disebut ta'diluz zaman, ta'dilul waqt. Jadual ini juga telah disediakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Biruni 1200 tahun yang lalu. Ini nilai tambah. Contohnya hari ini 17 kita pergi dekat Sumbulah. Mana? Ni dia Sumbulah. 17 bergerak pergi dekat Sumbulah. Tengok di atas tolak. Maka hari ini apabila kita kira waktu Zuhur, kira waktu Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, semuanya kena tolak 13 minit. Tolak 13 minit. Dalam bahasa orang putih, jadual ini disebut sebagai the equation of time. The equation of time. Ada nilai pembetulan waktu. Jadi nak tambah berapa minit? Kenapa pula begitu? Kerana jam tangan yang kita pakai, jam tangan yang kita pakai sebenarnya jam yang berdasarkan gerakan matahari ketara. Walhal hakikatnya matahari itu dia ada waktu dia. Waktu terbitnya awal, ada waktu terbitnya lewat, ada waktu terbitnya sama. Jadi oleh kerana waktu dia berbeza-beza, waktu terbit dan waktu terbenam berbeza-beza, jadi kesannya kita pakai jam. Jam kita ni waktunya purata. Itu yang kita kata, kenapa waktu terbit hari ni 6.30, esok 6.32, esok 6.33. Kenapa berubah-ubah? Jam tangan yang kita pakai ni nilai purata. Matahari yang sebenar tu Allah dah tentukan. Rabbul Masyriqai wa Rabbul Maghribai. Dia ada waktu-waktu yang waktu dia terbit cepat, waktu dia terbit lambat. Begitu juga nanti matahari sampai di tengah langit di zawal, ada waktunya dia cepat, ada waktunya lambat. Nilai cepat lambat tu dia ada nilai tambah atau nilai tolak minitnya yang disebut dengan istilah ta'diluz zaman, ta'dilul waqt. Jadi kita dah dapat hari ini nilai kedudukan matahari muqumus syams 17 darjah Sumbulah,
Dan nilai tambah minitnya kena tolak 13 minit untuk semua waktu solat yang kita akan kira nanti. Ada seorang pelajar itulah, belajar Azhar ni belajar susah. Kesian korang lah. Kalau belajar universiti tempatan, dia datang rumah saya, dia nak jadual ni. Saya kasih lah. Rumah saya tanya dia nak apa tu, dia nak jadual ni aja. Ajar dia sekejap. Itu perempuan datang dengan suami dia. Kesian suami dia, bawa anak sekali. Saya pun tunjukkan jadual ni, ceritakan jadual ni, dia pun faham-faham. Lepas sebulan dia vaibah, dapat doktor. Senangnya. Azhar tak mudah begitu. Kau ngapal jadual ni pun tak dapat doktor. Ini cerita universiti tempatan lah. Dia faham jadual ni, kelentong sikit-sikit, vaibah, dapat doktor. Tadi pensyarah UiTM sekarang besar gaji. Ya Allah. Azhar kau lumat macam gini pun tak dapat. Betul-betul lah ilmu lah. Wallahu a'lam bissawab. Kita jumpa jam 2 petang nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.